Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riz. Ya Kak. Kak Farah kan? Ya. Akak ada masa sekejap. Nak berborak? Boleh? Eh? Sihat? Alhamdulillah. Kak sihat? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Riz Ismail dalam Chit Chat Ustaz. Baik, pada episod kali ini kita bawakan kepada anda dalam segmen Artis Jemputan seseorang yang biasa berlakon, terkenal dalam filem-filem yang terdahulu kita pernah tengok. 2-3 tahun lepas pun ada cerita-cerita yang best, cerita action lagi. Tak lain dan tak bukan, kita perkenalkan Kak Farah Ahmad. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat. Dengan topik kita pada hari ini iaitu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih dalam ataupun kepada tajuk kita nak tahu perkembangan akak sikit. Baik, Kak Farah sekarang apa job terkini ataupun tengah buat apa sekarang? Job terkini saya baru buat drama radio dan tidak ada apa-apa plan untuk syuting ke apa sebab masih lagi menguruskan urusan yang perlu diselesaikan dengan segera dan insya-Allah kalau ada rezeki untuk syuting saya akan teruskanlah sebab itu keberlangsungan hidup kan. Baik, terima kasih banyak atas jawapan. Oh, terima kasih kerana bersama kita pada hari ini. Lupa nak ucap terima No kasih. problem. Agak seperti mana yang kita tahu, topik kita pada hari ini adalah takdir. Jadi agama memberi satu kefahaman ataupun satu gambaran. Takdir ni dalam satu erti kata yang lain perlu ada usaha untuk mengubahnya dan perlu ada tawakal dan betul. redanya ya. Betul. Tak boleh kita kata ataupun kita ambil handphone kita kan, kata kita ambil handphone kita campak kat sini, pam jatuh. Lepas tu kita kata, oh ni takdir Allah. Ya. Ni Betul. sikit sebanyak adalah kesalahfahaman konsep takdir. Ya, benar. Kita tak boleh buat sesuatu perkara yang buruk kepada sesuatu orang ataupun sesuatu perkara, lepas tu kita kata ni takdir. Tak boleh. Sebab kadang-kadang takdir tu boleh berubah melalui punca daripada kita juga kan. Doa kita kadang-kadang memanglah dah tertulis macam tu tapi Tuhan tu Maha Adil. Sifat Tuhan tu Maha Adil kan. Kadang disebabkan kita punya niat tu Allah akan ubahkan takdir kita ke mana yang kita nak lah. Macam contoh lain Kak. Orang yang pergi sekarang kan sekolah baru buka kan. Jadi keluar keputusan akhir tahun lepas. Mak dia tanya, kenapa ni keputusan teruk ni? Oh ni takdir Allah, Mak. Takdir Allah. Tak boleh nak dilawan takdir Allah ni. Dia cakap macam tu. Mak pun tak boleh nak lawan. Baiklah nak, betul, takdir Allah. Bagus anak cerdik ni. Cerdik menjawab. Sebenarnya jangan jadikan takdir itu dia tak ada usaha. Ya. Dia tengok TV hari-hari, kelas tak pergi, lepas tu dia kata, "Oh ni takdir Allah." Ya, betul. Ni salah konsep. Jadi kita tahulah baru-baru ni kita Malaysia lah terutamanya kita dikejutkan dengan satu insiden yang berlaku pada arwah suami akak. Minta maaf lah saya sentuh. It's okay, no problem. Sentuh perkara ni cumanya kalau boleh kita nak tahu macam mana ataupun apa usaha yang akak buat semasa Tahu berita. dapat tahu dia arwah suami hilang. Apa yang diusahakan? Masa dapat tahu tu mestilah like jantung jatuh pun ada lah kan. Tapi dia berbalik kepada takdir kan. Kalau ditakdirkan itulah penghayatan dia, siapalah kita untuk melawan takdir Tuhan kan. Tapi in between tu masih lagi berdoa, think positive. I need all the doa from friends, positive vibe. Kita tak tahu Tuhan nak bagi apa kat kita. The miracles tu kita tak tahu. So memang doa dengan alam pun masa tu memang membantu. Cuaca sangat baik walaupun daripada On the way ke KL tu hujan lebat tapi bila Afwi nak sampai ke kawasan tu sampai the next day walaupun musim hujan ketika itu cuaca sangat membantu. Dekat situ pun kita dah tengok alam pun membantu. Siapa kita untuk menidakkan kalau Tuhan kata dia mati lemas. Kan? Orang tertanya dah kau okey tak? I'm okay. Dan kita as a isteri kita dah dapat rasa macam alah it's a bad news lah.
dah rasa. So siapa kita nak lawan, just I hope for the miracle for Allah. Dan kita tak tahu miracle tu apa. Benda tu juga yang di banyak kali duduk dengan anak, bila rasa sedih, anak-anak sedih je ke, duduk dalam keliling, pegang tangan, feed dengan orang dengan all the positive vibe pasal miracle of Allah that we don't know apa dia. Either ayah akan balik hidup. It's a second chance for us to hidup dengan ayah dengan lebih baik lagi. Kalau ayah tak dapat jumpa, ada sebab. Tapi kalau ayah dijumpa tapi sudah tidak bernyawa, we cannot do anything. Itu pun dah kira alhamdulillah rezeki Tuhan bagi. Jasad dia kita dapat lagi nak peluk, dapat lagi kita nak cium, dapat lagi kita nak ke bumi daripada langsung tidak dapat tahu apa berita. Benda tu lah rasa macam orang tanya macam mana nak redha tu. I don't know macam mana dia jentik redha tu, tapi bila start datang situ dapat tahu tu me like thank you to Allah lah. Feed me with all the positive. To me like bukan tak nak menitis air mata, tapi to me itu adalah hadiah yang paling besar yang even mak kita sendiri juga tak boleh bagi. Hanya pencipta saja yang boleh bagi. Apa yang kita nak? Itulah. Dia bila sebut tentang perkara-perkara macam ni, saya teringat satu ayat Quran. Allah beritahu dalam Al-Quran yang memberi maksud boleh jadi perkara yang kita suka ni tak berapa baik untuk kita. Ya. Boleh jadi perkara yang kita tak suka ni baik untuk kita. Ya. Dan Allah akhirkan ayat tu dengan apa? Innallaha ya'lamu ma la ta'lamun. Allah tahu apa yang kita tak tahu. Jadi apa sahaja yang berlaku, saya boleh bercakap. Kak Farah, saya boleh bercakap, saya boleh kata cuba terima dan sebagainya. Tapi yang melaluinya Ya, betul. tidak akan sama. Walaupun kita cakap, I know what you're going through. Ini No, biasa. you don't know. Ayat-ayat orang Western kan. I'm in your shoe kan kononnya lah. Tapi sebenarnya tidak. Orang yang melalui, yang itu itulah. kias diorang as a friends lah, kita faham. Ya, betul. Tapi itulah. Mungkin agak sukar, mungkin agak sedih dan sebagainya. Kadang-kadang orang tanya, kenapa tak menangis pun? Tapi dia tak tahu dekat rumah ni kita hari-hari dah menangis, tak doa hari-hari. Ada orang tanya, kenapa lah isteri dia ni tak sedih ke laki tak ada. Aku cakap, tak tahulah nak kata. To me like my air mata. Kalau bagi kat orang pun, you cannot do anything for me. Kau tak boleh hidupkan dia balik. So I just, air mata anak, air mata saya. Untuk baik saya serah kepada Sang Pencipta saja. Dia yang tahu, dia yang apa ni kan. Baik, okey. Dah agak serius sikit lah cerita pasal kematian ni dan semua ni. Sebab ni perkara-perkara yang tidak ada seorang pun tahu dan tidak akan lambat. Dalam Al-Quran beritahu tidak akan lambat sesaat, tidak akan cepat sesaat. Dia tepat. Pada ketika itu dan waktu itulah nyawa jasad kita akan diambil oleh Allah SWT. Baik, apa-apa pun yang kepada para penonton, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah. Semoga arwah ditempatkan di tempat yang baik, di tempat yang orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ni pun sedih juga, tapi tak apalah, kita tanya dan kongsi-kongsikan kepada orang di luar sana lah. Bila masuk sekolah kan? Sekolah dah buka 2-3 hari yang lepas. Jadi biasa terutamanya ada anak akak yang pergi asrama? Tak ada, diorang semua memang tak nak sebab rapat dengan parents. Okey. Baik, kalau tak pergi asrama sekalipun tiap-tiap pagi kan. Sebelum pergi sekolah, kalau mak yang menghantar, sudah mestinya mesti salam, cium. Macam mana sekolah di awal-awal ni ketiadaan ayah? Perasaan anak-anak dia orang macam mana? Stres ke apa ke? Apa yang boleh saya cakapkan, saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, anak-anak saya sangatlah kuat. Diorang memang rasa ayah sentiasa ada. Ayah macam pergi syuting diorang kata. Tapi yang kecil tu je lah kadang-kadang tersasul pagi-pagi. Okey mama, nanti mama dengan ayah tunggu kat sekolah kan. Lepas tu kakak dia, Tia apa ni? Lupa pula. Diorang gelak-gelak. Kiki. Anak-anak pun memang tak tunjuk rasa sedih diorang. Kalau diorang sedih, kita memang akan tengok video-video yang kelakar-kelakar, ayah diorang buat apa. Diorang akan ingat benda yang kelakar apa ayah dia buat. Like, dalam kehidupan mestilah ada benda yang tidak manis kan. Tapi semenjak arwah dah tak ada, benda tu pun kita orang dah tak ingat langsung pun. Kita orang dah ingat benda yang happy pun. Alhamdulillah lah anak-anak masih memang kadang-kadang alamak rindunya kalau ayah ada kan. Kelakar kan kalau ayah. Diorang ingat benda tu lah. Diorang ingat ayah diorang. Tapi
Diorang divertkan benda tu dengan kenangan-kenangan apa yang diorang dah buat kat ayah dia kelakar. Itu pun dah alhamdulillah sangat-sangat. So buka sekolah, diorang tak adalah kata diorang tak rindu, tapi yang seperti yang Kak cakap, diorang divertkan kesedihan diorang tu dengan kegembiraan. Sebab diorang pun tahu ayah diorang tak suka sedih sebab happy go lucky je. So kita happy go lucky je lah, penat-penat pun happy go lucky je lah. Betul lah apa ada yang dikatakan tadi, tak semestinya seseorang itu hilang di dunia ini, maka dia hilang dari diri kita. Betul tak ada. Dan ada antara yang disebut dalam kitab-kitab himpunan-himpunan hadis ulama, walaupun ada sedikit matanya tidak berapa kuat, tapi maksud hadis itu penting, yang dia memberitahu bahawasanya setiap orang yang meninggal dunia, bila dah meninggal, dia boleh nampak setiap perlakuan family dia. Isteri dia, anak-anak dia. Jadi sebenarnya kepada anda di luar sana yang mana yang mak, ayah atau mana-mana ahli keluarga yang terdekat dah tak ada, bukan bermaksud dia dah tak ada dalam hidup kita. Lebih-lebih kena berhati-hati sebab dia boleh tahu setiap pergerakan kita. CCTV kan? Jadi lebih kena berjaga-jagalah. Maksudnya dengan tak adanya mak atau ayah atau keluarga yang terdekat dengan kita tu, menambahkan diri kita untuk jadi lebih baik. Sebab kalau kita buat sesuatu yang mungkar, mak dengan ayah kita tahu. Berbanding dengan masih di hidup, mungkin dia tak tahu. Tapi kalau dah tak ada, itulah kelebihan ataupun orang kata apa, Islam menggariskan panduan supaya sentiasa mengingatkan kena jasa seseorang dalam hidup dan sentiasa dapat rasa bila dia tak ada tu sebenarnya actually hubungan kita walaupun dia tak ada, hubungan kita orang walau dengan dia yang tak ada tu makin lagi rapat sebenarnya tau. Sebab dulu masing-masing sibuk kan. Dia yang memang satu hari dalam seminggu tu, even hari Jumaat ke apa, kami mesti okey jom kita pergi lepak dengan ayah. kita pergi kubur lah. Memanglah orang kata, ada pula pergi lepak lah. Kita orang gunakan ayat yang memang kita serasi dengan dia untuk momen-momen tu supaya anak pun dengan kita sendiri je kita still happy. Walaupun dia tak ada, kita rasa anggap positif dia masih ada. Kita buat benda-benda yang sama, budak-benda buat benda yang baik kan. So secara tak langsung kita akan jaga kita punya bonding lah. Satu lagi perkara saya nak tanya, biasalah kita orang Islam, terutamanya hidup berkeluarga ni mesti ada masa-masa yang kita tak akan pernah lupa lah. So saya nak tanya Kak Farah, apa memori yang paling sweet Kak dengan banyak. Antara yang tak boleh lupa, memang kalau cakap pasal sweet memory tu yang akan datang. Tak nak kata ada kategori, I don't think so. Benda tu kategori A, B, C. Sebab for me, apa yang manis adalah semua tu A. Even benda yang pahit pun actually benda yang manis untuk akan datang. Kalau kita masak tu, semua bagus lah. Kan? Kalau dia habis syuting, kalau dia habis kerja lambat ke, pukul 2, pukul 3 pun, dia cakap, lapar lah. Padahal kita dah tahu kan, lelaki mestilah balik kerja, mesti pergi lepak dengan kawan, pergi kedai mamak ke apa kan. Tapi tetap kau nak ambil hati ke, kita tak tahulah kan. Lapar, boleh tak masakkan ni, nak on dia nak balik kat tempat kerja makanan tak best. Oh ya ke? Kita pun iyalah, kita masakkanlah. Dia tetap nak makan. And itulah kot. Tapi terlalu banyak sweet memori dia, terlalu banyak sangat. Tak tahu nak kata, tapi itu salah satunya lah. Dia biasa kalau isteri pandai masak ni, suami makin sayang. Makin membesar. Makin membesar pun iya juga kan. Tapi sayang tu yang lebih penting lah. Okey. Ada tak kata-kata ataupun sebab dalam family sudah mestinya kita ada waktu dalam daripada mula-mula kita bina rumah tangga, bukan kita lah, akak dengan arwah suami sampailah ke anak-anak ni semua. Apakah pesanan akhir ataupun wasiat yang akak sampai hari ini amalkan dan anak-anak pun semua ingat? Arwah selalu pesan, iaitu pesanan yang daripada turun-temurun lah, daripada atuk dia sampai ke Ibu Hozia, sampai ke dia, sampai ke saya, ke anak-anak. Arwah selalu pesan, selalu jalan dengan tegak. Ya, kita dalam industri yang pelbagai warna dan simpang siur je. Jangan ambil hak orang, jalan dengan tegak. Ingat alif tu, semua benda memang susah payah tu Tuhan bagi ada sebab. Kan? So, kena
Oh, itu antara interpretasi huruf alif Ya. Bagus. Sebab dalam Al-Quran ialah ada ayat-ayat yang tidak ada sebarang terjemahan kepada bahasa Melayu. Ya. Dia ada maksud dia, contoh alif lam mim kan. Mana ada maksud betul. alif Tetap lam dia. mim kan, tetap sama. Yang lain tu adalah zalika, itulah tetap. Baguslah itu sikit sebanyak. Ni ilmu baru untuk saya lah. Tak adalah mungkin metafor kita orang seorang seni. Alif tu sangat teguh dan banyak benda yang tersirat. Kalau kita pegang pada satu, insya-Allah satu cukup. Tapi memang dugaan tu susahlah untuk dapat solid alif tu. Tapi usahalah kan. Baik, Akak Farah, kita tahulah Akak menantu kepada Ibu Fuzana kan. Jadi sepanjang peristiwa yang lepas ni berlaku terhadap arwah, macam mana penerimaan ibu kan? Nampak ibu hari tu macam agak sedih sikit. Mestilah sedih anak sedih, ya Allah. Anak lelaki pula tu yang sulung kan. Jadi macam mana Akak bersama dia pada ketika itu berkongsi rasa dan apa yang dia sendiri pesan kepada Akak? Masa saya orang yang pertama bagi tahu ibu pasal kehilangan arwah. Rupanya masa tu dia dalam bilik seorang-seorang. Saya pun risau. Sebab saya kat rumah saya kan. Cerita, Mama, are you okay? Okey. Tapi kita dapat bayangkan masa dia dapat terima tu, dia memang terduduk. So, memang call kawan-kawan yang mana berdekatan dengan rumah ibu, suruh tengok ibu. Dan saya tanya juga masa saya nak pergi Pahang, dia nak ikut ke? Dia kata dia takut dia tak kuat. Kan? Kita fahamlah mak ialah anak lelaki yang sulung. Tapi Alhamdulillah, walaupun air mati dia memanglah berjurai jatuh kalau orang tengok semua dia sedih, of course dia sedih, tapi dalam dia kuat. Sampai sekarang masih lagi kuat. Alhamdulillah dia ada kerja yang orang kata dia boleh divertkan dia punya apa tu, tak adalah dia memikir sangat kan. Kita pun risau juga, tapi ibu very strong mother. Walaupun dia menitis air mata, itu saya rasa itu hadiah Tuhan pada dia untuk menenangkan hati dia. Sebab dia dengan sampai kita je yang boleh tenangkan hati seorang ibu macam mana. Walaupun kita kata, Ma sabar ya Ma. Kita sekadar kias di dunia saja, tapi dalaman dia dengan tu kan. Tapi Alhamdulillah semuanya sangat, saya rasa apa yang berlaku semua dan apa yang akan berlaku, saya harap-harap benda tu akan jadi Alhamdulillah kepada hidup kami lah. Walaupun benda tu negatif, tapi pengakhiran dia tetap akan positif, insyaAllah. Dan kita semua kena tahu satu perkara sebenarnya. Antara kategori ataupun kematian yang dikategorikan sebagai syahid adalah orang yang mati kelemasan. Mati lemas ni sebab mungkin pada era sahabat Rasulullah SAW ataupun era para anbiya ini, mereka pada ketika membawa, kita pun tak tahu apa yang arwah abang fikirkan pada ketika itu. Mungkin dia tengah tengok, ya Allah indahnya ciptaan kan. Lepas tu mungkin ada ujian dan sebagainya. Dan kalau begitulah, maka dengan lebih lagi lah, lebih baiklah pengakhiran seseorang itu. Itu pun ayat-ayat orang kata saya berikan kepada anak untuk stop diorang punya, kalau diorang nak nangis kan, cuma nak cakap, you guys tahu tak, ayah ni dikategorikan mati syahid. Walaupun kecil tetap dikategorikan mati syahid, yang di mana kita as a manusia tidak boleh minta pun, melainkan dia sendiri nak bagi. So siapa kita, hadiah tu sangat besar. Okay, so ayah korang superhero tau. So we should be proud of him. Walaupun kehidupan ayah tidaklah sehebat orang-orang yang ada title, but dia terpilih oleh Allah untuk mati syahid. Satu mati yang tidak boleh didoa, ya Allah bagilah aku mati syahid. Kalau dia kata kau tak terpilih, tidak terpilih. Kan? Tapi sangat Alhamdulillah lah. Mayat yang dijumpa pun sangat cantik bentuk ciptaannya, dan saya rasa tidak perlu saya menangis. Saya so happy sebab kita takut bila kita tengok dalam berita-berita sebelum ni, kalau mati lemas keadaannya kurang baik lah. Kurang baik. Tapi bila saya the first person yang apa orang kata kenal kena pasti mayat, memang sangat orang kata itu hadiah paling besar lah. Saya tak boleh nak kata macam, saya memang tersenyum je. Lantaklah orang kata, apalah tengok mayat suami senyum. Sebab korang tak tengok, aku tengok dengan mata aku sendiri. So aku kata,
Alhamdulillah. Apa lagi yang diinginkan oleh seorang manusia? Ya, apa Melainkan lagi? kematian yang dicemburui oleh semua makhluk. Ya. Mati dalam keadaan mengucap, mati dalam keadaan syahid. Sebab tu bila seseorang itu dikira sebagai syahid, terutamanya dalam perang kan, yang syahid akbar, syahid besar, dia bila meninggal dia tak payah dimandikan. Tetapi syahid-syahid yang kecil seperti ini masih lagi syahid tapi dimandikan dan disolatkan dan sebagainya lah. Jadi itu sikit sebanyak cerita tentang abang. Yang paling dekat dengan dia mestilah seorang isteri lah kan. Kakak tahulah apa yang terjadi sebenarnya. Cumanya biasa kalau lepas sembahyang kan, biasa dalam keluarga Islam ni lepas sembahyang dia macam ada doa ataupun dia ada baca taklim tau. Macam tadi ada episod-episod yang lepas tu dia abang yang join tabligh ni dia baca taklim. Kalau ada tak abang Tak ada, tapi baca kitab? tak ada. Atau baca-baca Tak ada. doa yang pernah diajar? Doa tak ada, dia tak adalah ajar kita orang doa sebab kita orang pun tahu doa. Tapi setiap kali kalau solat jemaah dengan dia, memang dia sangat mendoakan, walaupun doa dia tidak pernah berubah lah. Dia akan, ayat kursi tu memang tidak pernah lekang di mulut, di arwah. Alhamdulillah sangat-sangat. Walaupun saya tahulah kita, even saya, walaupun dia tidak menghafal 30 juzuk Al-Quran, cukuplah kalau 2-3 surah yang dia hafal tapi memberi makna dari hati. Kan daripada 30 juzuk dia tahu tapi sekadar tahu di bibir tapi tidak di hati. Tapi saya rasa benda tu yang Tuhan angkat untuk dia, yang doa-doa untuk dia, untuk mak dia yang tidak pernah lekang, untuk saya punya kesihatan, anak-anak tidak pernah lekang daripada mulut dia every day. Dan satu yang saya rasa amalan yang arwah buat dalam industri perfilman negara ni, dia adalah, saya rasa dia orang yang pertama yang zaman sekarang yang memulakan setiap syuting dengan bacaan doa dan ayat kursi dan tutup. Dan memang dia amalkan untuk, kalau di mana siapa yang production dengan dia tahulah dia memang memang sebelum dia memang dia akan buat. Okey, itu baguslah. Kita pun alhamdulillah di set kita pun That's good. Mungkin daripada contoh-contoh yang baik yang dilakukan oleh suami. At least kita usaha. Sebelum ada tawakal, redha dan takdir tu, at least kita usaha. Bacaan doa sebenarnya penting. Dan apa yang dilakukan oleh arwah suami akak ni, dia baca tadi kata ayat kursi kan. Fadilat orang yang membaca ayat kursi ataupun surah At-Talaq ni, fadilat dia apabila seseorang itu membacanya setiap kali selepas solat, tidak ada apa yang memisahkan dia dengan syurga kecuali kematian. Jadi harap-harapnya kita doakan arwah suami akak ditempatkan di syurga lah. InsyaAllah. Amin. Baik, soalan terakhir untuk akak ataupun pandangan akak lah. Macam mana sebenarnya takdir ni perlu difahami ataupun macam mana akak melalui perkara ni dengan akak terima redha dengan takdir yang berlaku? Untuk pemahaman saya, orang yang marhan ni lah kan, takdir yang ditentukan oleh Allah itu hanya dia juga yang boleh mengubah dengan berbalik kepada usaha kita as a makhluk dia, doa kita, sejauh mana hati kita bertawakal kepada keputusan dia. Dan once kita redha dengan apa yang diberi tu, maknanya automatically kita akan redha dengan takdir dah. Yalah, dah takdir Tuhan. Apa aku boleh buat? Kan? Aku tak boleh cipta hujan, aku tak boleh nak buat apa, kan? Aku dah usaha. Macam kalau ikutkan kalau kemarau, okey, manusia boleh cipta hujan. Setakat cipta hujan untuk legakan sekejap je. Kan? Sama ada kita manusia ni doa kat Tuhan untuk mengubah kemarau tu kepada alam yang cuaca yang baik, keputusan tetap dia, kan? Usahalah. Kita manusia usaha, bukanlah kata kita ni cakap bagus ke apa, tapi kita usaha. Tapi kalau let's say lah dugaan kiri kanan tu kita tidak mampu untuk menepis, kita cuba, bukan tak cuba. Tapi kalau dah ditakdirkan macam tu, redha je lah. I cannot do anything kan. Kalau jadi apa-apa yang berlaku, ditimpa yang tidak baik untuk dia, kita kena pandang juga baiknya di mana.
Sebab kadang-kadang apa takdir seseorang tu adalah cermin untuk diri kita juga. Akan datang kita tak tahu macam mana. Kadang-kadang kematian orang lain adalah peringatan untuk yang Ya, hidup. betul. Bukan kadang-kadang, Memang itu kan. Dan terutamanya mereka-mereka yang dekat dengan kita, bila meninggalnya seseorang ni, sebab itulah kita ni disunatkan pada satu ketika dahulu kita diharamkan untuk ke kubur. Dulu-dulu sebab mereka pergi ke kubur, dia buat ritual kat kubur. Ya, Maksudnya dia ni ulama besar ni, jadi kita kena ambil berkat dia. Kena doa dekat-dekat dengan kubur dia. Faham. Jadi selepas perkara ni dapat dihilangkan dalam masyarakat Arab dan sebagainya, disunatkan orang perempuan, orang lelaki pergi kubur. Dan antara sunnah yang boleh dilakukan pukul berapa saja? Hari-hari ialah yang utama hari Jumaat, tapi secara umum ni hari apa nak pergi melawat kubur pun tak ada masalah. Janganlah tengah-tengah malam. Boleh juga kan, tapi ada nak pergi tengah malam? Itulah. Kubur kan tutup. Bukan ada pagar dia tutup kan. Tapi maksudnya amalan yang sunnah yang paling mudah ataupun yang tak ada masa ni tak ada, macam duha dia ada waktu dia. Ya, betul. Macam qabliyah ba'diyah semestinya di tengah ada solat fardunya dan seterusnya begitu kan. Imsak dan sebagainya. Tapi amalan melawati ziarah kubur ni tidak ada waktu yang terhad. Jadi masa bila nak pergi, kalau macam ayat tu bagus yang ajak anak-anak pergi melepak tu kan. Itu somehow is a good way of doing it, sebab bila kita pergi sudah semestinya kita mesti sekal Al-Fatihah. Ini yang menyambungkan amalan-amalan orang hidup kepada orang mati. Dan seterusnya, kalaulah dia dah masuk ke dalam syurga, kita bacakan lagi Al-Fatihah dan sebagainya, bukan saja dia happy, Allah naikkan dia darjat. Sebab darjat antara satu syurga ke satu syurga yang lain, kalau ada dalam hadis memberitahu, kalau saya tak silap, kama qal, Nabi sebut, beza dia adalah satu subhanallah ataupun alhamdulillah, Allahu akbar. Beza dia gitu je. Jadi kalau kita pergi, kita dengan ikhlas, la ilaha illallah, subhanallah, kita cakap kan, dah naik dah satu kan. Jadi insya-Allah moga-moga apa yang kita bincang, apa yang akak dah bagi nasihat pada mereka-mereka yang kehilangan di luar sana, ambillah ini sebagai satu panduan ataupun penerimaan kita, takdir yang kita kena redha dengan apa yang telah terjadi. Jadi insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anda bersama saya lagi, Riz Ismail dalam Chit Chat Ustaz. Baik, kita dalam segmen bertanyakan soalan. Soalan yang pertama. Saya ingin bertanyakan Ustaz, adakah situasi yang boleh membuatkan seseorang itu tidak bersabar? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik. Boleh ke kita tak sabar dalam apa masalah yang kita hadapi dalam hidup ni? Sudah semestinya tidaklah. Sebabkan kita sabar itulah perkara itu dapat selesai. Kalau orang tak sabar, maunya dia pukul ke apa ke perkara yang lain yang lebih teruk akan terjadi. Jadi sebab itulah Allah sebut banyak tempat dalam Al-Quran. Innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Kenapa? Kerana orang lelaki ni ujian dia antaranya adalah apabila dia tengah marah. Kalau dia boleh tahan ataupun dia boleh kawal kemarahan dia, itulah insan yang paling dekat ataupun paling menepati apa yang disebut dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin. Masa tengah marah tu kita cuba tahan. Jangan cakap perkara yang tidak baik, jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan seterusnya. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita amalkan. Seperti ustaz saya dulu belajar Mesir sekejap. Ustaz saya ni macam mana cara dia kalau dia marah, kalau ada student-student kadang-kadang dia main pen, lepas tu pen kadang-kadang melayang ke depan ataupun dia tulis dalam kitab, dia conteng punya muka binatang di tepi-tepi. Ini adab kurang lah, boleh buat tapi kurang adab lah. Dia conteng kadang-kadang ada kepala monyet kat tepi tu. Ustaz tengok, ustaz kata, astagfirullahalazim. Orang Mesir ni ada yang menjaga dia punya siqah dia ataupun menjaga tahap adab dia dalam ilmu. Bila kita conteng muka-muka monyet kat tepi, di tengah ada ayat Quran ni, tak molek lah, tak bagus. Jadi bila ustaz tu nak marah, dia buat apa? Innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Sebut ayat Quran ni banyak kali supaya bila kita sebut sesungguhnya sesungguhnya Allah ma'as-sabirin. Ma'ani bersama orang yang bersabar, pasti ada ganjaran. Maka dia cool down, dia diam,
Dan dia teruskan balik pengajian seperti biasa, cuma dia tegurlah pada pelajar tu, jangan lagi ulang perkara-perkara ini tidak ada adab, dia kata. Begitu juga dengan kita. Kalau ada apa-apa masalah, ada apa-apa problem, setakat mana tinggi problem tu pun mesti ada jalan penyelesaian. Apa perlu kita lakukan? Innallaha ma'as sabirin. Bila kita dah tenang, baru kita sebut apa masalah, apa silap yang awak buat ni. Di situ kita bagi tahu, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. InsyaAllah itu jalan yang terbaik dan jalan yang perlu kita lakukan supaya kita tidak melampaui batas. Baik. Wallahualam, kita teruskan dengan soalan kedua. Ustaz, betul ke Allah pandang tinggi dekat orang yang bersifat sabar ni, Ustaz? Sifat sabar dipandang tinggi oleh Allah. Betul atau tidak? Sudah semestinya betul. Bila kita bersabar, berbeza antara orang yang boleh banyak bersabar dengan orang yang tidak sabar. Tindakan berbeza, percakapan berbeza. Dan akhlak juga secara keseluruhannya akan berbeza. Seseorang yang boleh bersabar, seseorang yang ada akhlak yang baik, kalau dia marah sekalipun, dia boleh bersabar, dia akan bertutur dengan cara yang morality dia okey. Dia akan cakap, pakcik, saya tak berapa suka cara pakcik buat perkara ini begitu. Begitulah cara kita menyantuni ataupun menyelesaikan perkara yang ada masalah, yang bila ada kesabaran diselitkan dalam hati, maka permasalahan boleh diselesaikan dengan mudah. Baik. Seterusnya, bila problem ni ada lagi, macam-macam ada problem, orang akan serabut, nak bayar ni, nak bayar tu, apa semua tak cukup dan sebagainya. Allah SWT bagi tahu, sesiapa yang sabar ni, dia akan jumpa jalan keluar dengan lebih cepat dan lebih tenang. Jadi, sebab itulah orang yang bersabar ni, Allah bersama dia. Bila dia bersabar, orang bila tengah marah, ada ke orang, kadang-kadang orang tengah marah ni, dia bercakap pun tersasul. Dia pun tak tahu apa dia fikir, dia tak tahu apa dia buat. Kadang-kadang ada orang bila dia dah buat macam-macam tu, dia kata, aku tak sedar lah. Aku tak sedar apa yang terjadi. Inilah bahayanya marah dalam diri seseorang. Syaitan masuk dalam darah kita ni, dalam badan kita ni. Sebab tu kita sembahyang 5 kali sehari supaya perkara-perkara ini dapat dielakkan. Bila syaitan ada dalam darah kita dan kita melenting bersama dia, tu yang sampai terbunuh. Ada kes-kes anak bunuh mak dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku kerana tidak boleh sabar. Bersabar, menyelesaikan masalah. Bukan saja menyelesaikan masalah, Allah bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sekadar itu saja saya rasa, bersabarlah di atas dugaan yang berlaku dalam hidup. Biasalah ada problem dalam hidup ni. Untuk mendekatkan diri kita juga kepada Allah. Kalau tak diuji, tak rasalah. Bila ada problem, mulalah berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah, mudahkanlah segalanya dan sebagainya. Jadi, bersabar dengan ujian, sabar itu indah. Teruskan bersabar, berdoa bila ada masalah. InsyaAllah hidup kita akan lebih sempurna dengan adanya ajaran agama yang sempurna. Wallahualam. Assalamualaikum. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Itu dia. Sebanyak daripada saya dan kawan baik saya lagi. Kita dalam Chit Chat Ustaz. Untuk topik pada episod kali ini adalah takdir. Jadi sebenarnya kenapa aku pilih lagu tu Min untuk nyanyi? Sebab kenapa? Biasanya apa yang selalu berlaku ataupun apa sekalipun yang terjadi dalam hidup aku akan cakap, mak aku selalu pesan, sentiasa cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Jadi apa sekalipun yang dah ditetapkan, sama ada baik atau buruk, kita mensyukuri apa yang terjadi. Kerana seperti mana yang kita dah baca dalam episod lepas, asaan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum ila akhir ayat. Boleh jadi perkara yang tidak kamu suka, tidak baik daripada sisi mata kamu, baik untuk kamu. Betul. Boleh jadi perkara yang kamu nampak baik, oh ni bagus ni.
tidak baik untuk kamu. Jadi kita bolehlah untuk berusaha dan sebagainya memilih, tetapi hakikat yang mengetahui di sebalik setiap perkara yang berlaku, hikmah yang Allah nak hadirkan hanya di sisi Dia saja. Kita ni bolehlah usaha, boleh bertawakal dan boleh juga memilih keadaan yang paling baik. Bukan bermaksud kita biar macam tu saja kan. Dalam Islam kita ada kaedah syadduz zara'i. Syadduz zara'i itu. Syadduz zara'i. Memilih yang paling kurang memberi mudarat. Betul. Jadi jangan kita sewenang-wenangnya menyalahkan takdir. Aduh, orang selalu cakap macam tu kan. Mungkin kalau hari ni saya tiba-tiba saya cubit Min. Adoi. Min pun tanya. Kenapa cubit? Takdir. Ni takdir Allah. Takdir Allah. Macam mana ni? Oh senangnya buat kerja. Kalau macam tu susahlah kita orang Islam ni. Maksudnya kalau lah sebegitulah konsep takdir yang difahami, Islam tak adalah ambil langkah untuk berperang. Betul tak? Okey, bila orang Kristian ataupun orang yang bukan Islam, orang musyrikin bunuh orang Islam, Allahu Akbar. Takdir. Ni takdir ni, biarkan saja. Bukan sebegitu. Mesti ada usaha, mesti ada langkah-langkah pencegahan. Yang paling kuat untuk mengubah segala takdir yang telah ditetapkan adalah doa. Doa Allahu Akbar. Betul. Bila kita doa pada Allah, sudah semestinya perkara yang ditulis 50,000 tahun dahulu boleh berubah. Min sendiri, apa yang Min lalui dalam hidup, takdir yang Min lalui, yang Min rasa sangat indah, yang boleh dikongsikan dengan kita semua. Dah berkahwin? Belum berkahwin. Tapi proses dalam perkahwinan tu pernah melalui banyaklah. Kita kenal dengan banyak orang, kita kenal dengan kumpulan macam ni. Kita ada kumpulan yang kurang baik, Kumpulan balada rock. Bukan. Itu lagu. Oh, itu lagu. Itu jenis lagu. Kumpulan orang lah. Yalah. Bukan. Jenis-jenis orang. Jenis-jenis yang orang. ada kan. Macam-macam orang kita jumpa. Baik. Ada yang baik, ada yang terlalu baik, ada yang kurang baik. Kan? Jadi bila berkenalan dengan orang ni, kita belajar banyak benda. Jadi daripada situ kita boleh tengok sikap orang dan juga sikap kita sendiri, diri kita sendirilah. Macam mana kita reflect bila kita berkawan dengan seseorang itu, macam manakah aplikasi kita terima dia sebagai satu benda kebaikan atau kita ambil benda yang buruk pada dia. Sebab tu ada orang kata apa, kalau nak berkawan dengan orang yang jual apa? Jual minyak atar, minyak wangi. Sebab apa? Nanti bila kamu dekat dengan dia, dapatlah sikit bau dia tu. Tak adalah bau mulut sangat. Lepas tu orang kata jangan dekat dengan orang Tukang besi. Tukang besi. Sebab sikit sebanyak kena juga. Kena efek api tu. dia. Jadi kat situ saya dapat pelajari dalam memilih kawan lah. Sebab dah ada proses kita ni dalam kita ada proses kehidupan ni, kita kenal banyak orang. Jadi bukan kata bila kita kenal dengan orang yang kurang baik, tak adalah kita kata jahat. Mungkin kurang baik kita kata. Tak tahu lagi. Tak tahu benda yang baik lagi. Kita kata Allah itu tak ada aku nak berkawan dengan orang tu. Itu tak ada. Tak boleh cakap macam tu. Sebab kita ada pilihan. Itu orang kata pilihan. Kita boleh pilih. Takhir orang kata. Kita boleh pilih yang baik atau yang buruk. Itulah. Okey. Jadi Min sekarang ni berkawan dengan orang soleh ni. Allahu Akbar. Tak adalah kata gitu, tapi kita dalam langkah kita mencari orang yang boleh bagi manfaat pada kita. Betul. Dan juga untuk semualah. Menjadikan betul. kita orang yang lebih baik. Lebih baik, betul. Itulah banyak orang kan. Yang paling bahaya sekali benda-benda macam ni lah. Kesilapan orang memahami konsep takdir ni kan. Panjang sebenarnya cerita dia. Kalau nak lebih mendalami mungkin tak cukup lah. Kita kena sambung Cicak Ustaz musim kedua pula. Itu kena ada tu. Tapi bersama dengan Min lah macam tu. Okey. Tetapi jangan macam saya cakap lah, benda-benda jadi sikit-sikit, benda-benda yang macam kesilapan tu daripada kita. Memang betul kita pun tak menafikan itu adalah takdir. Betul lah. Contoh kata benda buruk berlaku dalam hidup. Tapi kita tak ambil apa-apa langkah pencegahan, langkah-langkah yang boleh mengelakkan benda ni berlaku. Tapi bila dah berlaku, kita salahkan. Ini takdir, bukan salah aku. Ini salah takdir. Ini semua takdir punya ketentuan. Memang betul itu ketentuan, tapi apa langkah yang kita ambil? Macam kita pernah ulang yang cerita pasal pergi sekolah tu. Tak belajar, tak pergi sekolah, tidur, cikgu cakap pun buat tak tahu, bergaduh dengan cikgu. Result tak berapa elok. Kenapa Min? Result teruk ni Min? Takdir mak. Allah dah tentukan mak. Kalau kelas tak pergi, belajar tak, cikgu gaduh, semua dia buat. Lepas tu dia kata ni takdir. Betul, itu adalah takdir pada ketika itu. Tapi apa langkah kita untuk mencegah? Min sendiri, pandangan Min terhadap takdir ataupun perkara-perkara yang berlaku dalam hidup Min.
Lepas tu pernah tak Min menyalahkan takdir? Tak, seperti apa, sebagai manusia biasa. Kita mesti ada satu masa tu kita dalam Melakukan. level yang paling down. Okey. Bila kita dalam level paling down, kita rasa semua benda kita nak salahkan. Sampailah termasuk kita kata, kenapa Allah jadikan aku macam ni? Itu maksudnya kita menyalahkan takdir Allah lah. Kita tak terima dengan apa takdir Allah. Dan ketika itu, banyak benda, walaupun orang cakap benda baik, kita tak nak terima. Sebab kita kata, salah, kau salah, kau salah. Takdir Allah ni salah, kenapa aku mesti jadi macam ni? Kenapa tak aku jadi macam orang tu? Betul. Wah, masa tu macam-macam jadi. Jadi kat sini ada Allah pernah berfirman dalam satu Quran, Allah kata ni mafhumnya lah. Dia kata Allah tak akan mengubah satu kaum itu kecuali kaum itu mengubah diri dia sendiri. Jadi kat situ diri kita yang penting. First kali kita ubahkan diri kita dulu. Bila kita dapat ubah diri kita tu, kita akan dapat ubahkan sekeliling kita, surrounding kita. Orang kita berkawan, orang kita bekerja, dengan siapa yang kita bekerja dan sebagainya, macam itulah. Jadi dalam konsep takdir ni, saya tidaklah arif seperti ustaz-ustaz yang lain tentang takdir, tapi sebagai orang kata orang biasa, seperti orang biasa, saya boleh katakan takdir itu ada setengah takdir yang boleh kita ubahkan dengan usaha kita sendiri. Betul. Usaha dan doa. Betul. Itulah. Jadi cakap pasal takdir, ada satu hari ni takdir saya baik sebab berjumpa dengan seseorang yang soleh. Masa tu saya semayang dekat Masjid Azhar dekat Mesir kan. Masjid Azhar. Lama dah cerita ni 4-5 tahun lepas takdirnya. Saya masa tu sampai di Mesir ni nak belajar medik dan kita dah bayar dah pun. Dia kalau kat Mesir dia punya kuliah tu tib. Kan tib tu doktor Tib doktor, lah. ya. Jadi dah beli buku bukan autonomi apa benda nama dia. Dah lama sangat tinggal 5-6 tahun kan, tapi biologi lah yang buku ni dah beli dah. Kita dah semangat nak belajar. Tapi masa sebelum pergi tu ada bincang dengan ayah. Kata abah ni suka saya bahasakan aku bahasakan diri aku dengan parents aku adik kan. Adik Abah nak adik ni jadi apa ataupun abah redha adik ni sebagai apa. Lepas tu ayah aku cakap dia kata kalau boleh belajar agama lah. Sebab belajar agama ni bukan saja baik untuk diri sendiri. Sebab abang dah buat medik, family kita dah ada yang lain dalam bidang sains dan kedoktoran. Jadi dia nak seorang adalah yang pandai agama sikit. Tapi masa tu aku pandang agama ni satu benda yang macam bukan low class, tapi dia macam aku pandang macam tak boleh pergi jauh lah. tak boleh pergi jauh lah kan. Macam biasa je lah. So akhirnya jadi ustaz, gaji pun tak tinggi dan sebagainya. Tapi masa aku sampai dekat masjid tu, itu 2 hari sebelum buka Azhar, sebelum masuk cuti raya haji. Raya korban lah, raya haji korban. Lepas tu bila duduk dengan dia duduk sebelah aku. Dia semayang, aku habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun datang dari belakang. Dia datang, dia duduk. Tak tahu dah daripada mana sebab masa tu hati aku pun berbelah bagi. Nak belajar agama ke nak belajar doktor, tapi lebih kepada kedoktoran sebab tu yang aku hendak. Tapi macam kita baca ayat Quran tadi lah kan, bukan semua yang kita nampak elok atau nampak baik itu baik untuk kita. Jadi bila Mamat datang dia kata saya ni dah tua. Dia kata. Tiba-tiba aku tak ada cakap dengan dia apa-apa, tiba-tiba dia cakap saya ni dah tua. Tapi lepas tu dia kata dia cakap Arab lah. Tapi aku faham juga sikit-sikit kan sebab masa tu dah cakap Arab dah. Tapi masa tu dah 2-3 bulan kat sana. Persediaan datang awal dan sebagainya. Walaupun kita Arab kita fushah, tapi kita tangkap lah apa dia cakap. Dia kata anak akbaru min husnan. Lebih kurang macam tu lah. Saya lebih besar daripada awak, saya lebih tua daripada awak. Saya nampak satu perkara saja yang boleh menyelamatkan fid dunya wal akhirah. Dia cakap benda macam tu kan. Macam salim something di dunia dan di akhirat dia kata. Lepas tu dia kata faqihu fid din. Al-ilmu din, ulumul Islam. Lepas tu aku pun macam mula tak ada apa-apa nak fikir pula. Lantak kau lah nak cerita apa benda kan. Dan sehinggalah dia menangis. Dia kata kita pada umat akhir zaman ni mesti titik beratkan agama sebab masa rupa-rupanya dia ada cerita dia. Masa ayah dia meninggal, dia tak boleh nak uruskan jenazah ayah dia. Dia suruh orang lain urus. Lepas tu masa, yalah kita pun tahu bila jenazah diuruskan dia tolak kat perut supaya najis tu keluar kan. Dia kata dia sampai rasa macam geli nak buat. Dia kata ini adalah satu sifat yang dia kata kau jangan tersalah langkah
boleh nak belajar hal dunia, tak ada masalah. Tapi pastikan akhirat ini adalah yang terbaik. Akhirat yang sebagai keutamaan. Aku pada ketika itu mengubah, berjumpa dengan dia, mengubah keseluruhan hidup sehinggalah jadi orang yang ada di depan kamera bersama dengan Min hari ini belajar dekat sini kan. Itu takdir. Sedikit perkataan, satu perkataan mengubah segalanya. Baik Min, kita dah sampai di hujung rancangan. Semoga apa yang dibincangkan dapat diaplikasikan, dapat kita sampaikan kepada orang yang tak tengok Cik Ustaz ni. Kita jumpa lagi di episod yang lain dengan topik yang berbeza, insya-Allah yang lebih menarik. Sekadar itu saja dari saya dan Min dalam Cik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi